amal yang dapat dijalankan, majlis fatwa dapat dikeluarkan secepat mungkin untuk membendung jenayah-jenayah berakhlak ini. Percayalah, insya-Allah anak muda kita, orang Melayu Islam dan semua anak muda dalam negara kita akan kembali kepada akhlak yang baik, menjadi contoh generasi yang akan datang. Kemudian dari sudut keprihatinan kita hadap pekebun kecil, yang mana pada hari ini pekebun kecil yang agak ketinggalan, terutama yang menanam getah. Setelah mana keluasan tanah getah sudah semakin kurang untuk tempoh 10 tahun ini, berkurang sebanyak 300 hektar, akan menjejaskan pengeluaran getah tempatan, terutama bila kita mengambil getah daripada negeri Thailand. Dan program turun ke ladang, janganlah hanya menjelang pelahaya kita akan dapati ramai menteri-menteri akan turun berkempen, sedangkan rakyat di sana, petani, pekebun kecil sedang menanti nasihat-nasihat dan sebagainya, dan mencadangkan supaya mendapatkan subsidi bagi pekebun getah. Di kawasan Jerat khususnya terdapat ramai di kalangan mereka yang masih bergantung kepada jualan getah tanpa subsidi, seperti mana nelayan yang memberi subsidi, memberi insentif kepada nelayan, dan juga padi yang mendapat subsidi, tapi pekebun getah khususnya jauh sekali untuk mendapat subsidi, hanya baja dan sebagainya. Begitu kita melihat 137 juta untuk 180,000 petani, 149 juta untuk tanah herba, buah-buahan dan sayuran. Jadi kita pohon kepada kementerian supaya gunalah wang ini untuk membangun generasi ataupun petani-petani yang di bawah sana dengan tidak ada diskriminasi politik dan sebagainya. Saya pohon mewakili pihak nelayan. Dalam nelayan dapat permit, contohnya permit buka hanyut, kalau diberi tempoh dalam permit 3 orang sahaja, maka 3 orang akan mendapat insentif daripada kementerian. Namun untuk melancarkan pekerjaan mereka membutuhkan 5 orang, 2 lagi tidak mendapat insentif tersebut. Jadi mohon kementerian menimbang semula permit-permit ini supaya diberi kepada semua petani nelayan yang keluar ke laut. Kalau permitnya 3 orang, kegunaan 5 orang, berilah 5 orang permitnya untuk mendapat insentif RM200 sebulan itu. Kemudian saya mohon kepada jemaah haji, kuota jemaah haji Malaysia perlu dibuka semula melihat kepada perkembangan semasa. Hampir 300,000 lagi penunggu jemaah haji yang menunggu menanti giliran mereka, dan di kalangan mereka terdapat di kalangan orang yang sudah cukup wangnya, duitnya, namun giliran mereka terlalu jauh. Dan saya pohon kementerian tersebut supaya mengkaji, kemudian memberi ruang terutama kepada bakal-bakal haji di kalangan ayah ibu kita yang sudah meningkat umur, warga emas, yang duit mereka sudah mencukupi dan layak untuk mereka haji. Dan seterusnya kita membincang tentang pingat yang kita beri perangkatan tempoh hari. Saya mencadangkan supaya PPS, pingat perkhidmatan setia, juga dikaji dan diberi kepada mereka-mereka yang mendapat, yang tidak terjejas dengan disiplin mereka ketika mereka berkhidmat. Dan mudah-mudahan bakal ataupun agar tentera akan terus berkhidmat dengan cemerlang, dengan baik bagi menjaga keamanan negara kita. Kemudian dari sudut permata yang diberi peruntukan oleh kementerian 1 juta, kita dalam prasekolah dalam Malaysia terlalu banyak, antaranya kemas juga prasekolah di bawah Kementerian Luar Bandar. Kemudian tadika perpaduan di bawah Kementerian Perpaduan, sekarang di bawah GPM. Kita ada prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan, sekarang lahir pula yang baru permata di bawah Kementerian Penerangan. Jadi begitu 4 saluran untuk melahirkan anak-anak yang cerdik pandai. Maka kita minta dengan keempat-empat saluran yang diberikan ini, peruntukan oleh kerajaan kita, supaya lebih telus dan memberi jaminan masa depan supaya tidak berlaku seperti dedahkan dalam media pagi tadi, 30% pelajar di Kelantan buta huruf. Bermakna Kementerian Pendidikan mesti mengkaji semula bagaimana sampai ke 30% anak di Kelantan yang digolongkan 30% tidak boleh baca, buta huruf. Maka sudah tentulah Kementerian Pendidikan mesti memberi penekanan yang bersungguh-sungguh supaya kita berjaya. Kalau dengan ada 4 prasekolah tadi dan 4 kementerian, kita mahukan keempat prasekolah ini, 4 kementerian ini akan beri ruang dan mengurangkan sifar atau mengurangkan pelajar yang buta huruf di peringkat sekolah rendah. Kemudian dari sudut yang ketiga, Tuan Speaker, dari sudut memperlegak industri halal,
Saya mencadangkan supaya pihak terlibat mempercepatkan akta halal ini, kemudian memperbandingkan halal industri ini, mementingkan persediaan halal oleh JAKIM, supaya dapat mengumumkan kepada rakyat di sana syarikat-syarikat perbekalan makanan minuman yang berjaya memenuhi kehendak sijil halal ini, dan juga mengumumkan syarikat-syarikat yang sudah hilang kelayakan dari sudut kelayakan ke halal, hotel, pemakanan dan sebagainya. Kita bimbang dari sudut kelayakan sudah ada, tetapi selang beberapa tahun selepas itu mungkin mereka sudah pun hilang daripada syarat-syarat yang dikenaki oleh pihak tertentu, maka akhirnya produk mereka, makanan, minuman sudah tidak halal lagi. Jadi sentiasa kalau boleh setiap bulan gunalah media perdana, TV yang sedia ada, mengumumkan hotel-hotel, syarikat-syarikat menyediakan makanan dan minuman, apakah standard mereka masih kekal seperti awal, sehingga menjadi jaminan kebersihan, kesucian bagi makanan minuman dalam negara kita. Karena Nabi pernah bersabda dengan izin, innal halala bayyinun wa in harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu pun jelas. Jadi kita mesti pastikan rakyat kita makan dan minum perkara yang halal, makanan yang halal, bersih, suci, dan boleh memberi keuntungan kepada rakyat kebanyakan. Tuan Speaker, dalam majlis yang ucapan yang mulia ini, dalam dewan yang mulia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kerja Raya yang telah pun menyiapkan, telah memulakan pembinaan jabatan, 2 jabatan di Bidung dalam Parlimen Jerai, yang menjadi ucapan pertama saya dalam Parlimen ini, memohon supaya diperluaskan jabatan tersebut, dan hari ini kerja-kerja sedang digerakkan, dijalankan. Terima kasih kepada kementerian tersebut yang amat peka, kerana laluan semua laluan utama dari Alustar ke Sungai Petani dan laluan jalan Kerajaan Persekutuan yang akibat kemalangan setiap masa, setiap hari, berpunca daripada kesempitnya jabatan tersebut. Maka dengan adanya pembangunan yang begitu pesat ataupun jabatan yang sedang dibina ini, akan memudahkan lagi rakyat yang menggunanya, terutama rakyat Jerai yang mengguna setiap masa, setiap hari laluan masuk ke Sungai Petani dekat Alustar. Jadi Tuan Speaker, saya mohon supaya kerajaan lebih peka dari sudut membasmi rasuah yang dicadangkan 14 mahkamah khas rasuah akan ditubuhkan bagi memastikan perjalanan duit negara, duit rakyat dijalankan dengan penuh amanah, dengan penuh dedikasi, supaya mereka-mereka bersalah yang terlibat dibawa keadilan, dibawa muka keadilan dan dihukum kerana mereka terlibat dengan rasuah, menjahanamkan duit rakyat, memusnahkan masa depan rakyat dan sebagainya. Jadi akhir sekali, saya mohon kerjasama semua kementerian bagi membangunkan negara kita ini, termasuklah pembangunan di negeri Pakatan Rakyat, terutama di negeri Pakatan Rakyat, membangun majlis sukan negeri melalui saluran, mengikut saluran yang sebenarnya, tidak mengenepikan pembangunan yang telah pun dipilih oleh rakyat. Karena berlaku dalam kawasan saya sebuah surau yang dibina di hadapan rumah saya, pagarnya dikatakan duit-duitnya daripada pembangunan Kerajaan Persekutuan, tidak melalui saluran kerajaan negeri, tapi binaan pagarnya tidak seperti indah yang dinyatakan bersama rakyat didahulukan, percaya diutamakan. Pagarnya tidaklah seperti mana pagar yang diharapkan untuk menjaga keselesaan pengguna surau tersebut. Ini mendukacitakan saya dan kami semua apabila kita tanya kenapa begini, apa jawapan yang diberi, bersyukurlah daripada tidak ada kepada ada. Sepatutnya yang ada lebih baik, lebih sempurna untuk diguna pakai oleh rakyat ahli jemaah surau tersebut. Ini adalah satu contoh perkara yang saya mengharapkan pagar tersebut diselesaikan dengan baik. Tidak kiralah projek pada persekutuan atau kerajaan negeri, dia mesti diasas dengan amanah, diasas dengan ketelusan untuk membangun rakyat, bukan dengan projek pilihan raya atau projek politik yang tidak menjanjikan kesejahteraan kepada rakyat. Dan akhir sekali saya mohon, itu kali yang kedua, masa dah habis ya, Man. Akhir sekali Speaker, mohon supaya kementerian dapat mencari penaja utama bagi TM Liga Super akan datang, supaya lebih meriah dan menambah hati anak muda untuk melihat sendiri
bola sepak negara mereka lebih terjamin dan spin negara jiran. Terima kasih Tuan Speaker.